Okay, selamat pagi guys. Enjoy matahari pagi-pagi ni. Pun dah 8 lebih, 8.30, 8.37. So sekejap, naikkan suara. So pagi-pagi ni kita cakap pasal kestabilan kerajaan Malaysia. Maksud saya, yang dimaksudkan saya dengan kestabilan kerajaan Malaysia tu kan, kita bandingkan dengan negara-negara lain yang huru-hara, protes sana sini, rampasan kuasa, apa semua tu, semua berlaku dekat negara-negara lain. Tapi dekat Malaysia ni benda tu semua tidak berlaku. Saya pun tak tahu nak buat tajuk apa untuk benda ni sebenarnya. Tapi siapa-siapa yang tahu tajuk yang sesuai boleh beritahu. Tujuan saya, apa yang saya nak cakap sebenarnya ialah macam mana kuasa dekat Malaysia ni dia sentiasa balance antara satu sama lain. Dia sentiasa balance antara satu sama lain. Kuasa tak ada seorang pun yang lebih berkuasa daripada satu-satu orang tu. Bukan satu-satu orang, satu-satu kerajaan apa semua tu. So tak ada orang yang lebih berkuasa. Sebab satu, kenapa kita tahu tak ada orang yang sangat berkuasa dekat Malaysia ni? Kita tengok perlembagaan. Perlembagaan tu perlembagaan tu dicipta untuk limit your power. Itu tujuan perlembagaan dibuat. Sebab tu kita kena baca perlembagaan Malaysia supaya kita tahu limit kuasa untuk semua orang. Kita tahu limit kuasa Perdana Menteri, kita tahu limit kuasa Chief Minister, kita tahu limit kuasa kerajaan negeri, kita tahu limit kuasa kerajaan persekutuan, kita tahu limit kuasa yang di Pertuan Agong. Itu kita tahu menerusi perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia tu dicipta to limit your power, not to give you power. Sebab tu orang politik ni dia tak berani, tak suka nak ajar perlembagaan dengan rakyat biasa macam kita ni. Dia tak mahu beritahu, dia tak ajar macam mana nak faham perlembagaan tu, supaya kita tak tahu yang perlembagaan tu beri limit kepada power dia. Kita tahu dia tak berkuasa sangat lah. Dia tak berkuasa. Dia tak mahu orang tahu dia tak berkuasa. Itu tujuan perlembagaan Malaysia. Antara tujuan dia lah yang rakyat yang saya rasa kena tahu. So dalam perlembagaan persekutuan ni kita ada yang basic lah, yang basic dia, basic structure dia. Kita ada pemisahan kuasa. Pemisahan kuasa ni lah yang beri balance of power pada semua tempat ni. Nanti saya beritahu tempat tu macam mana. Contoh dia, satu separation of power yang basic dia lah. Kita ada parlimen, executive dengan judiciary. So tiga ni biar balance antara satu sama lain, supaya tidak ada orang yang akan memonopoli kuasa dekat Malaysia, supaya tidak ada orang yang menyalahgunakan kuasa dekat Malaysia. Sebab tu parlimen, kita ada eksekutif kan. Eksekutif ni kabinet lah, minister apa semua tu. Kabinet ni, minister ni dia tak boleh sembang kencang macam saya. Dia tak boleh cakap suka hati dia. Sebab apa yang dia cakap tu dekat public kah, dekat Dewan Rakyat kah, Dewan Negara kah, dekat event kah, dia kena jawab balik dekat parlimen. Dia kena jawab balik parlimen. Parlimen yang kontrol dia. Tu yang wakil-wakil yang kita hantar tu, sama ada pembangkang kah, neutral kah, independent kah, kerajaan sendiri kah. Kalau menteri-menteri ni jawab sukati saja, cakap sukati saja, parlimen boleh tanya dia, apa kamu cakap macam ni? Jawab. Kenapa? Jawab. Parlimen akan, dia eksekutif ni answerable to parlimen. Kemudian kita ada judiciary juga. Judiciary ni lah yang kalau ada isu-isu pelanggaran perlembagaan ke, salah laku kuasa ke, judiciary ni lah yang akan menjelaskan, menerangkan apa
apa kesalahan tu semua, apa yang perlu dibuat untuk membetulkan balik kandungan perlembagaan kah, contohnya untuk membetulkan balik akta-akta yang ada terpesong sikit lah, yang tak jelas. Itu tugas judiciary, supaya parlimen ni dia tak buat akta dia buat huru-hara negara. Akta dia buat, contohnya akta pekerja, ada diskriminasi pekerja lah apa semua kan. Lepas tu pekerja tu dia employee kah, employer kah, dia bawa pergi court, court akan mempertahankan mereka ni. Dia ada balance of power kat situ, tu yang basic dah. Kemudian dekat Malaysia ni ada satu lagi balance of power dia. Balance of power dia, kita ada jadual yang ke-9 tu. Jadual yang ke-9 tu dia memisahkan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri. Kita ada federal list, state list, concurrent list dengan special list untuk Sarawak. So kuasa tu bukan semua federal yang punya. Yang kita ingat federal tu paling berkuasa, tidak. Dia ada pemisahan kuasa. Sebab itu yang ni kita panggil enumerated power doctrine. Kita panggil enumerated power tu enumerated kan kepada federal satu, kepada state satu. So kita ada federal government dengan state government. State government ni yang check and balance federal government. Sebab tu penting dia. Sebab tu bagus dia federation ni. Jadi federal government ni dia tidak terlalu berkuasa. Dia ada state yang kontrol dia, yang balance kan power dia. Itu satu lagi. Dah dua dah saya terangkan. Yang ketiga dia, kita ada balance of power antara wilayah. Kita ada wilayah Persekutuan Tanah Melayu, kita ada wilayah Sabah, kita ada wilayah Sarawak. Balance of power kat situ antara Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini sebenarnya menerusi kita ada rundingan antara kerajaan tu yang akan sentiasa ada dalam Persekutuan Malaysia. Itu pun balance of power. Kerajaan persekutuan dia tak boleh memandai-mandai nak pindah perlembagaan. Dia kadang ada banyak benda yang dia kena minta persetujuan daripada Sabah dengan Sarawak. Dia kena minta restu daripada Sabah dengan Sarawak. Dia kena berbincang dengan Sabah dengan Sarawak. Baru boleh dia pindah perlembagaan, baru dia boleh buat financial arrangement apa semua tu. Banyak benda, bukan saja perlembagaan. Berkaitan perlembagaan, berkaitan akta political kah, eksekutif punya decision, dia kena discuss dengan kerajaan Sabah, dengan kerajaan Sarawak. Itu pun balance of power dia. Jadi tak ada satu orang pun yang sangat berkuasa dekat Malaysia. Dan ada satu lagi, ada lagi, baru 3 tu. Sebab tu yang saya cakap kenapa kerajaan Malaysia ni stable. Dia balance of power dia banyak. Satu lagi, parlimen. Parlimen tu dia bukan satu saja. Dia ada Dewan Rakyat, Dewan Negara, kemudian yang di-Pertuan Agong. So dekat parlimen ni kita ada 3. Kamu tengok ni perlembagaan. Perlembagaan tu cakap parlimen tu apa benda. Parlimen tu Dewan Rakyat, Dewan Negara dengan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tu pun termasuk parlimen. So situ pun ada balance of power. So bila nak usulkan sesuatu tu kena diluluskan dekat Dewan Rakyat dulu, diluluskan dekat Senator, dekat Dewan Negara dulu, kemudian diluluskan yang di-Pertuan Agong. 3 kali balance tu dia, layer dia kat situ. Ada balance of power dia juga kat situ. Itu pun balance of power dekat Malaysia. Kemudian balance of power yang lain ialah kita ada yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia. Dia juga ada kuasa untuk buat darurat apa semua. So bukan semua boleh dibuat oleh kerajaan persekutuan, bukan semua boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Yang di-Pertuan Agong juga satu kuasa yang balancekan semua ni. Dia tentera di bawah dia. Apa-apa benda emergency di bawah yang di-Pertuan Agong. Sebab tu apabila berlaku banjir kah, gempa bumi kah,
tsunami kah, banjir, terutama banjir, kita tengok yang di Pertuan Agong turun padang. Sebab emergency tu di bawah kuasa yang di Pertuan Agong. Sebab tu yang di Pertuan Agong ni dia tak pernah beri royal assent kepada National Security Act NSC tu. Sebab tu persekutuan tu dia nak rampas kuasa yang di Pertuan Agong. Sebab tu kita tak jarang-jarang dengar NSC, jarang-jarang dengar NSC. Yang Pertuan Agong tak setuju, dia tak pernah beri royal assent kepada NSC tu. Sebab emergency kuasa di bawah Agong. Kita kena pertahankan institusi yang di Pertuan Agong tu supaya sentiasa ada balance of power kat situ. Jangan semua berpusat pada kerajaan persekutuan. Itu lagi balance of power dekat Malaysia. Saya sudah terangkan berapa? 4, 5, 6. Kemudian kita ada lagi kerajaan negeri. Kerajaan negeri kita ada balance of power dia juga. Kita pun ada Dewan Undangan Negeri, kita ada Konsel Negeri, Legislative Assembly dekat Sabah. Kemudian dia ada apa ni? TYT, dia ada Sultan. Function dia lebih kurang sama lah, role dia lebih kurang sama. Ada yang di Pertuan Besar. Itu pun balance of power di peringkat kerajaan negeri. Balance of power kat situ supaya kerajaan negeri tidak overstep lah kuasa dia. Yang ni dah ke berapa dah, saya pun tak tahu. Kemudian yang ketujuh lah, seingat saya lah, kalau semua orang kira. Satu lagi balance of power dia ialah kita ada Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu ni pun balance of power dia juga. Dia yang untuk apa, kira macam kontrol yang di Pertuan Agong lah. Kemudian dia juga memastikan apa yang kerajaan persekutuan buat tu tidak tidak overstep kuasa-kuasa lain dekat berkaitan dengan institusi diraja, berkaitan dengan tanah, kerajaan negeri apa semua tu ada Majlis Raja-Raja Melayu tu. Majlis Raja-Raja Melayu tu memang ada pun ditulis dalam perlembagaan. Itu pun balance of power dia dekat Malaysia ni. So sebab tu Malaysia ni saya katakan stabil lah. Walaupun kita ada isu macam-macam, isu perlembagaan apa semua tu, tapi kita dapat merungkaikan dia. Tak kira benda tu berlaku sekejap kah, berlaku lama kah, detail dia tu boleh saya cakap evolusikan lagi lah untuk lebih jelas dan memudahkan rakyat. So balance of power ni lah yang negara-negara lain tak ada. Negara lain tak ada. Negara lain dia, kalau dia dah jadi presiden, dia sajalah yang paling power dia nanti. Dah ada prime minister apa semua. Harapkan election. Tak ada balance of power sangat negara-negara lain. Itu saya rasa kelebihan Malaysia. Kita diversity of power tu banyak. Dan diversity of power ni kita kena faham. Tapi kadang-kadang bila saya bekerja kan, saya tengok orang tak tahu pun kewujudan Federal Department dengan State Department. Dia tak tahu pun. Lepas tu dia hairan, kenapa ada State Department ni, kenapa ada Federal Department, tak boleh macam ni, kita ni kena bersatu hati. Tapi sebenarnya tujuan dia supaya tidak ada Federal Department ni yang dia ingat dia yang paling berkuasa. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kalau tak, dia tak buat kerja pun, dia ingat dia saja yang berkuasa, semua orang nak pergi menyembah dia saja. Sebab tu kita ada State Department, Federal Department, concurrent yang department tu pun ada, yang antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kemudian balance of power kita ni, kita juga ada Malaysia Agreement tu. Malaysia Agreement ni international agreement yang dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan sebagai national, sebagai dalam bentuk domestik punya law. Itu pun balance of power dia juga. So banyak balance of power dekat Malaysia ni. Sebab tu saya cakap kerajaan Malaysia ni lebih stable lah daripada negara-negara lain. Sebab tu bila berlaku pertukaran Perdana Menteri tempoh hari kan, kita tak kecoh, kita tak huru-hara. Sebab yang Majlis Raja Melayu ada untuk memastikan kestabilan tu, yang di Pertuan Agong ada untuk memastikan kestabilan tu. So macam tu lah dia. Kerajaan negeri ada, kerajaan persekutuan ada, judiciary ada. Cuma kita kena jelaskan lagi balance of power ni supaya rakyat lebih memahami dia.
So itulah dia tajuk yang saya nak cakap sebenarnya, tapi saya tak tahu tajuk apa sebenarnya yang saya nak tulis. Jadi saya tulis kenapa kerajaan Malaysia ni stabil saja, untuk pick your interest. Okay lah, thank you for watching. Jom kerja.